Ya. Oh, balik dah. Petang ni ya. Balik semua kan? Petang ni. Okey. Tahun depan Muhammad no. Balik setahun no. Benda balik tu balik. Okey, kita mulakan. Apa jumpa tu dia kata kakak jaga cucu. Dah ada lagi cucu kat rumah. Dah balik dah. Ya. Oh, dah balik ya. Yalah, dah nak sekolah dah. Okey, insya-Allah kita akan mulakan zikir munajat kita. Pastikan kita tumpukan perhatian kita kepada sebutan munajat yang kita sebut. Kalau kita tahu maknanya, kita tahu ni semua ni. Kita istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول 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 الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 الله الله حي
Allahu Allah Hayy. Ya Qayyum 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 Allah Hayyun Daim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asma'ul Husna. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami, ampunilah kami. Terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. 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 Wahai Allah yang Maha Pemilik, yang Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakanlah hijab antara kami dan Engkau, ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya kepada terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Cerdas, kurniakanlah ilmu, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi,
Ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakim ya Karim ya Ahad ya Samad. Ya Hayyu ya Muhyi. Ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakim ya Karim ya Ahad ya Samad. Ya Hayyu ya Muhyi. Ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakim ya Karim ya Ahad ya Samad. Ya Hayyu ya Muhyi. Ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani. Yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi gulungan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan ke atas dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju, fala takilna ila anfusina tarfata ain, wa aslih lana sya'nana kullah. La ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawasiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, berkenankanlah permintaan ini ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin dan mukminat, muslimin muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkanlah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa.
Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkanlah mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka surat 92. InsyaAllah kita nak, insyaAllah lah nak habiskan sebab kita punya surah tu, surah tak habis kan? Surah kita tak habis kan? Surah tu ada mungkin separuh lagi kot surah. Saya tak tahulah sempat ke tak sempat kan? Ada insyirah, ada buat apa ni? Buat silibus ataupun buat ni lah. Buat apa ni untuk mentafsirkan ayat-ayat dalam ayat surah lazim lah. Ini membantu kita lah, membantu kita surah lazim kalau boleh kita hafaz sekurang-kurangnya daripada Wadduha, kalau boleh ambil lah daripada juzuk amma yatasaalun tu, kalau boleh kita hafal ya. Dan kita hafal dan kita nak tadabbur makna dia. Dari makna dia akan ditulis dalam buku tu makna dia, kemudian kita tadabbur lagi, iaitu dengan kita mengetahui tentang sebab turun ayat tu, dan di samping itu kita ada sedikit catatan tentang bahasa Arab yang patut kita faham di dalam ayat-ayat yang kita baca. Ini untuk keluaran baru, mungkin tahun depan ni ada kot, atau tak tahulah tahun depan ke ataupun sebelum tahun depan ke buku tu akan dikeluarkan, insya-Allah. Jadi bolehlah menjadi silibus kepada kita, insya-Allah. Okey, benda-benda yang dikasihi, kita dah nak habis tahun dah ni. Wah, sekejapnya nak habis tahun. Tahu dah bulan 12. Tinggal satu dia lagi. Masa bulan Dia lagi pun. Ya Allah, cepat semua masa Cepat berjalan. Masa yang kita lalui itu masa yang diberkati oleh Allah untuk kita. Masa tak tunggu kita. Masa yang diberkati oleh Allah kepada kita. Sebab apa? Sebab kita isi masa kita dengan perkara-perkara yang baik, perkara yang memberi manfaat kepada kita. Okey. Itulah. Kak Mon ni bercadang-cadang lah, ingat bolehlah kita buat balik macam dulu, kumpul kat surah seminggu lagi. Tapi nampak saya berita terbaru berkenaan virus COVID yang melanda negeri China lah ni, Korea lagi dengan hak baru ni. Takut kita tak dapat nak pergi lagi face to face lah. Makin Ustazah, macam mana ya? InsyaAllah lah kot. Yalah. Tengok. Kita kena boleh online, kita kena online ni jugalah jawabnya. Okey, insyaAllah lah apapun. Ya. Kita harap apa yang kita cita-citakan ni, pengajian kita ni, kita dapat teruskan walau dengan apa cara kan? Cara telefon, insyaAllah. Okey, kita masih lagi ya. Kawan-kawan di sana ya. Saya tak alu-alukan pun ya. Kawan-kawan di sana. Nak kata apa? Selamat dah nak habis tahun lama.
Selamat dah nak habis tahun lama. Habis aku nak ni apa 30 ah. Selamat berpisah tahun 2022. 29 ah. Kita menyambutlah tahun 2020. Apa tahun 2023. Kita dengar lah tahun 2023 ni dalam diviralkan macam-macam lah. Kata tahun 2023 ni tahun yang Cabaran lagi. akan berlaku macam-macam. Cabaran yang sangat besar. Hanya akan berlaku kebuluran, kelaparan, akan berlaku perkara-perkara yang menakutkan. Macam-macam lah. Bumi ke apa benda ke ribut ke mana akan berlaku. Dalam tahun 2023. Mana panas, ada tempat yang panas, ada tempat yang kemarau, akan berlaku kemarau lah. Macam kita dengar ya. Apapun kita berdoa lah kepada Allah supaya kita dilepaskan, dielakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Okey. Kita masih di dalam muka surat 29 ya, kata Datin Fat tadi. Kita masih dalam muka surat 92. 92 itu kita dengan surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun yang menggambarkan sebahagian daripada sifat-sifat penghuni syurga. Sebahagian daripada sifat-sifat penghuni syurga. Kita akan baca. Ayatnya adalah daripada ayat pertama sehinggalah ayat ke-11. Ayat pertama sehingga ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sesungguhnya qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya dan mereka yang menjauhkan daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Anil lagwi itu kita kata lagu. Ni kalau kita belajar dalam buku bahasa Arab apa yang ada menggunakan apa pusar ke apa tu lagu, kita orang Melayu ambil juga daripada perkataan Arab ni lagwi. Sebab itu kita kalau dibaca ayat ni, kalau kita sendiri dibaca ayat ni dalam sembahyang ke, kita banyak perkataan yang sudah kita tahu. Sebab dikatakan lebih daripada 1,700 perkataan di dalam Al-Quran tu memang kita bahasa Melayu ambil daripada bahasa Arab. Mukminun, kita pun kata orang yang beriman, mukmin, orang yang mukmin. Kemudian solat juga, sembahyang. Lazina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk. Kita pun ambil perkataan Arab juga, kata khusyuk. Kan banyak dah perkataan yang kita tahu dalam baris itu. Begitu juga walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
Mungkin kataan mu'aridun kita tak tahu. Lagha kita tahu. Maknanya apa dia? Perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Lagha. Perkara yang lagha ni itu terdiri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Apa kita buat? Perbuatan yang lagha. Yang apa ni? Yang melalaikan, perbuatan yang apa ni? Apa kita kata? Perbuatan yang Tak sia-siakan, perkataan dan perbuatan yang sia-sia tak guna. Mana yang tak guna, tak beri manfaat. ada manfaat. Kemudian wallazina hum lizakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, Zakat. bersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta. Wallazina hum lizakat. Kita pun kata zakat juga. Mengamalkan ataupun menunaikan zakat harta mereka. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Di sini furuj di sini daripada farjun, makna faraj. Maluan, kehormatanlah. Dan mereka yang bagi faraj mereka, kehormatan mereka, hafizun, mereka menjaga. Hafiz makna menjaga. Melainkan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya. Kalau dia dah kahwin, dia dah beristeri dengan sah, bolehlah. Atau hamba sahayanya. Kalau ada lagi hamba sahaya ke, hamba sahaya makna dia bolehlah, makna apa ni, melakukan apa yang diharuskan oleh agama kita. Dan maka sesungguhnya mereka tidak tercela kalau mereka melakukan itu kepada isteri mereka ataupun kepada hamba sahaya mereka, maka perkara itu tidak tercela. Kemudian famani batagha wara azalika. Kemudian sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian, nak ingin selain daripada yang demikian, kita akan tengok tafsirannya bagaimana. Ingin Allah haruskan kepada kita kahwinlah, masna wa sulasa wa ruba, kahwin seorang, ataupun masna boleh kahwin 2, wa sulasa boleh kahwin 3, waruba boleh kahwin 4. Oi, ada orang nak lebih lagi, mana boleh? Nak lebih daripada tu, nak lebih daripada ketentuan Allah, mana boleh? Maka sesungguhnya mereka, sesiapa yang mengingini selain daripada yang demikian, selain daripada yang disebutkan tadi, dengan isteri dia, isteri-isteri, dengan isteri ataupun dengan isteri-isteri ataupun dengan hamba dia, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Kalau nak lebih daripada tu, mereka itu termasuk dalam orang-orang yang melampaui batas. Dan lagi termasuk di dalam orang-orang yang berjaya, mukmin yang berjaya, iaitulah mereka orang-orang yang menjaga amanah. Wallazina hum li amanatihim. Kita pun kata amanah. Wallazina hum li amanatihim, mereka menjaga amanah, wa ahdihim, dan janji. Jaga amanah dan janji. Nanti ada huraiannya. Wa ahdihim ra'un, mereka jaga. Ra'un itu makna mereka. Dan mereka dengan amanah mereka dan janji mereka, ra'un, mereka jaga. Ra'un itu makna mereka jaga. Menjaga. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang tetap memelihara sembahyang. Kita tengok awal tadi dah sebut dah tentang sembahyang. Itu sembahyang mereka itu dalam sembahyang mereka khusyuk. Lagi sekali ini lagi sebut lagi sekali, dan mereka yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang berhak. Jadi ulaika, kesimpulan daripada semua sifat-sifat tu,
mereka itu adalah orang yang berhak mewarisi. Warisun. Mereka adalah orang-orang yang berhak mewarisi. Warisi apa? Allazina yarisunal firdaus. Itulah orang-orang yang berhak mewarisi syurga firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Sambil itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, bagilah kurniakanlah kepada kami syurga firdaus, ya Allah. Kalau kita faham ayat yang kita baca ni, dalam hati kita samping kita berdoa apabila disebut alladzina ya ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, ya Allah. Ya Allah, wariskanlah kepada kurniakanlah kepada kami syurga firdaus, ya Allah. Kan kita boleh minta di situ. Ayat-ayat di atas menggambarkan beberapa contoh amalan dan sifat yang melayakkan seorang mukmin mewarisi syurga firdaus. Di antaranya ialah orang yang memelihara solat, orang yang khusyuk dalam solat. Tadi ya, yang mana disebut sesuatu tadi. Orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia tadi. Anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang berusaha membersihkan hartanya. Wahum wallazina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, yang menjaga wallazina hum li furujihim hafizun, kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, dan orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi apakah amalan dan sifat lain bagi penghuni syurga? Menurut Ibnul Qayyim Al-Zawziyah dalam kitabnya yang berjudul Fawaid, ialah menjelaskan bahawa penghuni syurga memiliki 4 sifat. Yang Allah menjelaskan bahawa penghuni syurga memiliki 4 sifat. Selain daripada itu kan, selain daripada yang 6 tadi, ada lagi 4 sifat. Sebab tu kalau kita tengok dalam setengah kitab mengatakan ada 10 sifat orang yang layak mewarisi syurga firdaus. Jadi pertama, di antara 4 sifat tu ialah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Bukan taubat ya, taubat. Ya, orang yang bertaubat. Dalam perkara taubat ni saya nak nak halusi sikit. Nak halusi sikit tentang taubat ini. Tentang ada cerita-cerita yang sangat menarik tentang taubat. Dan yang mana bila kita mengikuti cerita ni, kita rasa, ya Allah, baiknya Engkau ya Allah, sampai kami buat dosa setinggi langit pun, kamu masih nak menerima taubat kami, kan? Sampai begitu. Kita lihat dalam cerita-cerita yang akan datang. Cerita-cerita ni saya akan sebutkan di sini. Okey. Di sini diriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata, Adam alaihi salam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, Engkau telah memenangkan iblis atasku sehingga aku tidak dapat mengelakkan diri daripadanya kecuali dengan pertolonganmu. Kan? Iblis telah dapat memenangkan, dapat menguasai Adam ini. Kemudian Allah berfirman, tiada lahir seorang anak turunanmu melainkan telah aku datangkan kepadanya yang menjaganya dari tipu daya iblis dan jin-jin yang jahat. Adam berkata, tambahkan bagiku. Jawab Allah, aku beri pahala setiap hasanat. Ini maknanya aku beri pahala setiap kebaikan 10 lipat ganda. Ada harapan ditambah, sedang kejahatan satu lawan satu. Mana kejahatan kalau kita buat satu saja dicatat. Kalau kebaikan
10 kebaikan dibagi. Dan ada harapan dihapus. Adam berkata, tambahkan bagiku. Minta kepada Allah, tambahkan bagiku firman Allah. Taubat tetap diterima. Ini yang saya nak fokuskan kat sini ialah perkataan ini. Taubat tetap diterima selama roh dikandung badan. Adam berkata, tambahkan bagiku. Tambahkan lagi, nak tambah kali. Allah dah katakan, taubat tetap diterima selama roh dikandung badan. Kemudian Adam berkata, tambahkan bagiku. Maka Allah berkata, Qul ya ibadiyallazina asrafu fi anfusihim. Wahai, katakanlah, hai hamba-Ku yang telah asrafu, yang telah melampaui, menggunakan masa hidupnya untuk amal yang tidak berguna. Ini wahai hamba-Ku yang telah menggunakan masa hidupnya untuk amal yang tidak berguna. Kamu jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus harapan daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah dapat mengampunkan semua dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Mana Allah mengampunkan semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Itu satu cerita. Ini ada satu cerita lagi diriwayatkan dengan sanad dari Ibnu Abbas. Sanad daripada Ibnu Abbas yang selalu kita ikuti riwayat Ibnu Abbas ni, itu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwasanya Wahsy, siapa Wahsy? Kita bisa dengar tak nama ni dalam sejarah. Wahsy itu siapa? Iaitu yang membunuh pak saudara Nabi kan? Hamzah radhiyallahu anhu. Iaitu bapa saudara Rasulullah SAW. Wahsy ni dia membunuh Hamzah radhiyallahu dalam apa? Dalam perang apa? Perang Uhud ke perang Badar? Uhud kan? Dia membunuh Hamzah. Wahsy nama dia. Dia pernah menulis surat kepada Rasulullah dari Makkah. Kata dia, sesungguhnya saya ingin masuk Islam. Wahsy ni bila dia dah sedar atas perbuatan dia tulis surat kepada Rasulullah. Dia kata apa? Saya ingin masuk Islam, tapi terhalang oleh satu ayat. Saya ingin masuk Islam, tapi terhalang oleh satu ayat Al-Quran ini. Mana dia ayatnya? Iaitulah ayat dalam suratul Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak. Inilah yang menghalang, dia kata. Kata Wahsy ini makna dihalang oleh satu ayat. Ayat inilah sebab dia telah membunuh bapa saudara Nabi kan, dengan tanpa hak. Mana dia membunuh tanpa hak. Bukan dia buat salah. Dia dalam peperangan, dia bukan buat salah. Dia nak bunuh Wahsy tu, nak bunuh Hamzah, bukan Hamzah tu buat salah. Hamzah berada dalam peperangan. Dia syahid dengan sebab dibunuh oleh Wahsy. Jadi Wahsy kata ayat ni lah yang menghalang dia. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina, dan tidak siapa yang berbuat itu, dan siapa yang berbuat itu maka ia menanggung dosa. Wa may yaf'al zalika, siapa yang buat yang demikian, yalqa asama, dia menanggung dosa. Kemudian Wahsy ni kata apa? Sedang saya telah berbuat semua tu, maka apakah ada jalan bagiku untuk bertaubat? Ada jalan kan? Aku nak bertaubat, aku buatlah semua benda yang disebut dalam ayat tu, aku buat. Yang utama sekali iaitu adalah ayat membunuh orang, membunuh
jiwa yang bukan dalam keadaan yang tidak benar. Jadi kemudian turun ayat illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Apa dia maksud dia? Kecuali orang-orang yang taubat dan beriman dan beramal soleh. Walaupun dia buat benda-benda tadi tu, buat pekerjaan-pekerjaan tadi, perkara-perkara yang tadi tu, kecuali kalau dia taubat, orang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka Allah akan menggantikan dosa-dosa mereka dengan hasanat, dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah kirim lagi ayat ini kepada Wahsy. Lalu dijawab oleh Wahsy bahawa dalam ayat ni ada syarat, ada satu benda lain yang menyekat dia maksudnya. Ada syarat iaitu harus beramal soleh. Kan dalam ayat tu ada sebut wa amila solihan, wa amana wa amila amalan solihan. Ada menyebutkan amal soleh. Sedang saya, kata Wahsy, belum tahu apakah dapat melakukan amal soleh atau tidak. Maka turun ayat ni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni pada sesiapa yang mempersekutukannya. Allah tak ampun orang yang mempersekutukannya, dan Allah mengampuni semua dosa selain daripada syirik. Semua dosa Allah ampunkan selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini dikirimkan pula kepada Wahsy, dikirim lagi Rasulullah kirim lagi kepada Wahsy. Apa jawab Wahsy? Di dalam ayat ini juga ada syarat. Ada lagi yang tersekat saya. Dan saya tidak mengetahui apakah Allah hendak mengampunkan saya atau tidak. Saya tak tahulah Allah nak ampunkan tidak. Apa ni? Yang Allah kata wa yaghfiru ma dun, Allah akan ampunkan selain daripada itu. Maknanya kalau syirik memang Allah tak nak ampunkan. Lain daripada itu Allah ampunkan. Jadi Wahsy ni dia kata, ya aku tak tahulah Allah nak ampunkan tidak aku ni. Begitu. Kemudian turun ayat ni pula. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayat yang saya baca dah tadi. Hai hamba yang telah menghabiskan masanya dengan perkara yang sia-sia. Janganlah kamu putus harap daripada rahmat Allah. La taqnatu, jangan kamu putus harap. Seolah-olahnya dengan beberapa perkara yang disebutkan tadi yang Rasulullah utuskan lepas apa yang dijawab oleh Wahsy, mana dia masih tak puas hati sebab ada lagi yang menyekat dia daripada mendapat keampunan daripada Allah. Maka ini ayat yang diturun selepas tadi dia, maknanya dia kata Allah, ya Allah, adakah aku ni akan diampunkan oleh Allah? Aku tak tahu. Kemudian turun ayat ni iaitu yang saya baca tadi. Katakanlah hai hambaku, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu, jangan kamu putus harap. Taqnatu itu jangan kamu putus harap daripada rahmat Allah, daripada min rahmatillah. Sebab Allah mengampunkan semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampunkan semua dosa. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Kerana Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka dikirim oleh Nabi ayat tadi kepada Wahsy, kerana Wahsy berasa bahawa dalam ayat ini tidak ada syarat lagi. Maka bila dikirimkan ayat ni kepada Wahsy, Wahsy tengok tak ada lagi yang menyekat dia daripada mendapat keampunan daripada Allah. Dia pun teruslah pergi. Sebab dia awal tadi kan kita kata dia nak masuk Islam. Selepas tu dia pergi untuk masuk Islam. Dia pergi ke Madinah untuk masuk Islam. Masuk Islamlah dia.
Okey. Kita lihat ya bagaimana Allah itu maha penerima taubat. Kita jangan putus asa daripada rahmat Allah. Pintu taubat adalah terbuka luas. Adalah satu hadis apa? Pintu taubat ni terbuka luas sangat. Sampailah bila? Sampai bila Allah tak terima taubat? Sampai apa ni? Sampai matahari naik sebelah barat. Tu. Kita tengok lagi. Makna Allah itu maha penerima taubat. Sesiapa yang taubat. Ini adalah apa ni? Daripada siapa? Daripada Abdullah bin Sufyan Muhammad bin Abdul Rahman As-Sulami menulis surat kepadaku. Ayahku menceritakan kepadaku, saya duduk di dekat Nabi SAW di Madinah, lalu ada seorang di antara mereka berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda. Dia dengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Siapa yang taubat sebelum mati, man taba. Man, siapa taba bertaubat qabla sebelum mautihi, sebelum matinya, kira-kira nisfi yaum, kira-kira nisfi yaumin, setengah hari, separuh hari. Taballahu alaihi, maka Allah memaafkan padanya. Maksudnya Allah terima taubat dia. Faqultu, maka aku berkata, anta sami'ta hadza min Rasulillah? Benar-benarkah engkau mendengar Rasulullah bersabda sedemikian tu? Betulkah engkau dengar Rasulullah kata begitu, sabda begitu? Jawabnya, ya. Tiba-tiba ada orang lain pula. Ada orang lain, ada sahabat yang lain berkata, saya telah mendengar, sami'atu Rasulullah yaqul man taba qabla mautihi bisa'ah. Tadi nisfi yaum. Siapa yang taubat sebelum dia mati separuh hari. Ini siapa yang taubat sebelum matinya satu saat. Taba bisa'atin taballahu alaihi. Allah terima taubat dia. Ada sahabat lain pula tiba-tiba kata apa ni? Siapa yang bertaubat sebelum matinya sesaat, maka Allah akan maafkan. Allah terima taubat dia. Kemudian ada lagi didengar daripada seorang sahabat. Sahabat itu kata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang taubat, man taba qabla mautihi, man taba qabla al-gharghara taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum tercabut rohnya, gharghara, sebelum tercabut roh dia dari kerengkung dia, maka Allah terima taubat dia. Begitu sekali. Setengah hari, baru taubat setengah hari, Allah terima taubat dia. Taubat baru saat, Allah terima taubat dia. Dan ada sahabat lain pula dengar, siapa yang taubat sebelum sebelum tercabut roh, qablal gharghara, Allah terima taubat dia. Begitu sekali ya. Mana tu dikatakan pintu taubat ni amat luas. Lagi cerita tentang diceritakan dari Muhammad bin Mutarrif berkata, Allah Ta'ala berfirman. Ni kalau kata Allah Ta'ala berfirman ni hadis qudsi lah ni. Hadis qudsi. Apa dia? Hadis qudsi itu sebut, amboi. Dimulakan dengan amboi. Anak Adam ni berbuat dosa lalu minta ampun. Kata Allah. Anak Adam ni buat dosa lalu minta ampun, maka aku ampunkan. Tetapi kemudian dia mengulangi dosanya. Lalu minta ampun, ulang balik, buat dosa balik. Lalu minta ampun, maka aku ampunkan, kata Allah. Aduhai kesihan
ia tidak dapat meninggalkan dosanya. Kesian hamba Allah ni tak dapat tinggal dosa dia, tapi ia pula tidak putus harapan daripada rahmatku. Allah kata, wahai para malaikatku, aku persaksikan kepada kamu bahawa aku telah mengampunkan bagimu. Jangan putus asa. Mana Allah sentiasa menerima taubat kita kalau kita mohon taubat daripada dia. Lagi satu cerita, iaitulah dari A'mash, dari seorang dari Mughis bin Sumai berkata, ada seorang pada umat yang dulu selalu buat maksiat. Umat yang dulu ada seorang dia suka buat maksiat. Maka pada satu hari ketika dia sedang berjalan, dia teringat perbuatan-perbuatan dia yang lalu. Mana dia buat dosa-dosa dia yang lalu. Dia pun berdoa. Apa doa dia? Allahumma ghufranak. Kita pun patut ni guna doa dia ni. Allahumma ghufranak. Dia ulang 3 kali. Allahumma ghufranak. Apa makna? Ya Allah, aku harap kamu ampunkan. Ya Allah, aku harap kamu ampunkan aku. Allahumma ghufranak. Allahumma ghufranak. Begitulah dia menyebut. 3 kali dia sebut. Lalu Allah mengampunkan. Allah ampunkan dia. Dan kita lah, kita tengah-tengah duduk, lengur-lengur, teringat dosa-dosa tu. Sebut. Ghufranak. Allahumma ghufranak. Ghufranak. Ghain, fa, ra, alif, nun, ka. Ghufranak. Ghufran. Daripada ghafara. Allahumma ghufranak. Ya Allah, ampunan kamu aku harapkan. Allahumma ghufranak. Allahumma ghufranak. Allahumma ghufranak. Dia sebut 3 kali. Lalu Allah mengampunkan. Allahumma ghufranak. Jadi nak menyatakan bahawasanya ini sebagai dalil bahawa seorang hamba bila dia taubat aja maka Allah terima taubat dia dan Allah ampunkan dia. Kerana itu manusia seharusnya tidak putus asa lah, tak putus harap daripada rahmat Allah. Firman Allah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Innahu la yai'asu min rauhillah dalam surah Yunus ayat 87, iaitulah sesungguhnya tidak akan patah, tidak akan putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Kalau orang itu masih beriman, dia tidak akan putus asa daripada rahmat Allah. Kemudian dalam ayat lain disebutkan wallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati. Wallazi, dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan, wa ya'fu, memaafkan an sayyiati, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Nak menunjukkan bahawasanya Allah itu sentiasa menerima taubat daripada hamba-Nya. Oleh itu seharusnya bagi seorang yang sempurna akal bertaubat pada setiap waktu. Ini satu perkataan yang saya harap terkunci dalam fikiran kita, dalam hati kita, iaitu bagi seorang yang sempurna akal seharusnya dia bertaubat pada tiap waktu. Tiap waktu. Ya, benda setiap waktu. Ingat saja, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ingat saja, astaghfirullahalazim wa atubu. Setiap waktu. Setiap waktu. Supaya, kenapa kita patut ingat begitu? Mana ingat saja kita taubat. Mana mohon ampun kepada Allah. Supaya kita tidak tergolong daripada orang-orang yang bermahrajalela dalam durhaka. Apa makna bermahrajalela dalam durhaka? Mana kita buat maksiat, kita buat salah.
Kita terus menerus tanpa kita memohon ampun kepada Allah, tanpa kita menyebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, supaya kita tidak lama dalam keadaan bermarajalia dalam derhaka. Sebab seorang yang selalu taubat, kalau kita selalu taubat ni, tidak dianggap bergelimang dalam berbuat dosa. Tidak dianggap sebagai bergelimang dalam berbuat dosa, sebab kita sentiasa mulut kita ingat minta ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim wa atubu. Meskipun seorang itu mengulang dosa itu sehari sampai 70 kali pun. Sampai 70 kali pun dia ulang dosa dia. Tapi mulut dia sentiasa astaghfirullahalazim wa atubu. Sentiasa ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi lagi sekali saya ulang. Sebabnya apa? Seorang yang selalu bertaubat tidak dianggap bergelimang dalam berbuat dosa. Meskipun ia mengulang dosa itu sehari sampai 70 kali. Sebagaimana riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat yang hampir kepada Rasulullah Abu Bakar. Khalifah yang pertama. Abu Bakar As-Siddiq, riwayat daripada Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap mahrajalela, maknanya terus menerus seorang itu berbuat dosa, mana tidak dianggap seorang itu terus menerus berbuat dosa, iaitu orang yang selalu membaca istighfar. Orang yang selalu membaca istighfar. Ingat tu, ambil ingatan. Yang selalu membaca istighfar diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Rasulullah, dia kata tidak dianggap seorang itu terus menerus berbuat dosa. Orang yang selalu membaca istighfar itu minta ampun, sekurang-kurangnya astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Meskipun ia mengulangi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, meskipun dia mengulangi sehari 70 kali, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sungguhnya saya bertaubat pada Allah tiap hari 100 kali. Itu Rasulullah kata, aku tiap hari aku bertaubat kepada Allah tiap hari 100 kali. Ada satu riwayat mengatakan 70 kali. Ali bin Abi Thalib berkata, saya bila dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya pergunakan, saya amalkanlah. Dan bila diberitahu oleh orang lain, maka saya sumpah. Jika ia berani sumpah, saya percaya. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda lagi, kalau nak baca sabda ni panjang, saya baca makna dia. Tiada seorang hamba yang berdosa, kemudian ia wudu dengan sempurna, kemudian sembahyang 2 rakaat dan membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah, melainkan diampunkan oleh Allah baginya. Yang saya sebut kemarin lah, semalam saya sebut kan, maknanya kita ada semayang, selepas kita buat dosa kita terus semayang, kemudian kita istighfar. Ada, inilah diambil daripada hadis ini. Tiada seorang hamba yang berdosa, buat maksiat. Janganlah kecil ke besar ke, kecil lah yang banyak kita buat. Kemudian dia ambil wudu, dia rasa dia buat dosa, dia ambil wudu dengan sempurna, kemudian semayang 2 rakaat, dan lepas tu baca istighfar. Bacalah berapa kali nak baca, 1 kali ke, 20 kali ke, beratus-ratus kali ke, minta ampun kepada Allah, melainkan diampunkan oleh Allah baginya. Kemudian ia membaca ayat. Baca ayat apa dia baca? Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsa summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Kemudian dia baca ayat, apa makna ayat itu? Siapa yang berbuat kejahatan, wa may ya'mal su'an, siapa yang buat kejahatan, siapa man ya'mal membuat su'an kejahatan, au yazlim nafsa, atau dia menganiaya, menzalimi dirinya sendiri. Maknanya zalim diri itu makna dia buat dosa lah, buat dosa, apa-apa dosa, menzalimi diri dia sendiri, summa yastaghfirillah,
kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, pasti yajidillaha ghafurur rahim, pasti akan mendapatkan keampunan daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yajidillaha ghafurur rahim. Dalam riwayat yang lain, dibaca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sampai akhir ayat, iaitu wa ni'ma ajrul 'amilin dalam surah An-Nisa ayat 110. Itulah, dan mereka yang bila berbuat kekejian, buat satu kejahatan, man ya'mal su'an, baik, walladzina idza fa'alu fahishatan, makna au zalamu anfusahum, dan mereka yang bila berbuat kejahatan atau zalim terhadap dirinya, langsung ingat kepada Allah, lalu meminta ampun dari dosa mereka. Mengerti benar-benar bahawa tiada yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Mana dia benar-benar memahami bahawa tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa dan melainkan Allah, dan dia tidak terus-menerus dalam dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tak terus-menerus dalam dosa dia, sedang dia mengetahui. Jadi untuk mereka ini disediakan pengampunan Tuhan dan syurga yang mengalir di bawah beberapa sungai. Jadi ulaika jazaohum, balasannya ialah maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dia dia dikurniakan syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, kekal mereka di dalam syurga, dan sebaik-baik pahala bagi yang beramal. Sebaik-baik pahala ialah bagi yang beramal. Al-Qasim meriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili berkata, Nabi SAW bersabda, malaikat yang kanan lebih kuasa terhadap malaikat yang di kiri. Maka bila seorang berbuat kebaikan, langsung dicatat olehnya 10 hasanat. Malaikat yang belah kanan tu. Malaikat belah kanan apa? Raqib kan? Ditulis hasanat 10. Kebaikan 10. Satu kebaikan buat, dia balas dengan 10 hasanat kebaikan. Dan apabila berbuat kejahatan, lalu akan ditulis oleh malaikat sebelah kiri. Dia buat jahat satu. Malaikat di sebelah kiri buat macam mana? Diperingatkan oleh yang kanan. Malaikat yang kanan peringatkan kepada malaikat yang nak tulis yang kejahatan ni, tahan dulu. Tunggu dulu. Kira-kira 6 atau 7 jam. Tunggu dulu, tengok dulu. Maka bila ia membaca istighfar, apabila orang yang buat salah tadi baca istighfar, minta ampun, maka tidak dicatat apa-apa. Tak catat apa-apa. Tengoklah Allah kita. Yang punya baiknya. Allah ini. Catat. Dia nak catat lah ni. Tapi yang belah kanan kata, tunggu dulu. Tengok dulu. Tunggu sampai 7 jam. Maka bila membaca istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, tak catat apa-apa. Dan jika tidak istighfar, lalu dicatat 1 saja. Kalau dia tak istighfar, tulis 1 je. Kebaikan 1 dapat 10. Kejahatan 1. So tunggu dulu. Tengok dulu. Kalau dia istighfar, tak tulis apa-apa. Kalau dia tak istighfar, barulah tulis. Tapi 1 je. Itulah dia. Maknanya kelebihan yang didapati oleh hamba Allah yang terdiri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-taibu minaz zunub kaman la dzambal. Ada sini hadis yang menyebut seorang yang bertaubat, at-taibu
bertaubat minaz zunub, daripada dosa, seolah-olah kaman la zambalah. Jadi lazimilah mulut kita ini dengan menyebut astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Sebab itu dalam istighfar ni ada selalu saya sebut apa? Karena kalau kita bangun sembahyang tahajud kan, sembahyang tahajud, kemudian kita sembahyang taubat apa semua, lepas tu sebaik-baiknya kita beristighfar. Katalah belum lagi nak sampai waktu subuh, waktu subuh apa 6 berapa minit? Kan 5 minit tu. Sebelum masuk kita istighfar. Kata apa ni? Kita punya pendakwah Indonesia tu siapa? Yang dah meninggal tu. Apa nama? Abdullah bin Jabir. Abdullah. Jabir apa? Ali Jabir. Ali Jabir. Ali Jabir. Dia bawa ayat apa? Bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur. Waktu sahur dah tu lagi tak masuk waktu ni. Masuk waktu subuh ni, makna waktu sahur lah. Bil asharihum yastaghfirun. Naklah seorang hamba tu di waktu sahur tu lah dia banyak beristighfar. Selepas dia baca Allahumma anta rabbi tadi tu kan, mana dia juga pada tidur, kemudian dia selipkanlah apa ni Allahumma anta rabbi tu sayyidul istighfar, dia baca tu dulu pada permulaan awal pagi tu. Selepas dia buat semayang apa semua tu, kemudian dia apa ni teruskan dengan istighfar. Yang Nabi kata istighfar, Nabi beristighfar 30 kali ataupun 100 kali. Pada waktu sahur, hum yastaghfirun. Jadi kita gunakanlah masa-masa yang terbaik itu untuk kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah SWT. Dalam riwayat lain, sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa tidak segera dicatat, ditulis macam tadilah, sehingga berbuat dosa lagi. Kemudian jika berbuat dosa lagi juga tidak ditulis sehingga berbuat dosa yang ketiga. Maka jika telah berkumpul 5 dosa, tengok ini riwayat ni, ada satu riwayat lain pula ni. Ditunggu sampai 5 dosa. Jika telah berkumpul 5 dosa, lalu ia berbuat satu hasanat, lepas dia buat 5 dosa, dia buat satu kebaikan, hasanat. Ditulis untuknya 5 hasanat. 5 tolak dengan 5 lah, habislah. Habislah. Ditulis untuknya 5 kebaikan. Sedang yang 5 dijadikan gantinya 5 dosa itu. Yang 5 yang kebaikan tu yang dia dapat tu, dia buat satu hasanat, kan dia dapat 10. Jadi hak 5 tu potong dengan dosa yang dia buat. Maka di situ iblis menjerit. Dikatakan bahwasanya buat macam tu iblis marah, dia menjerit. Bagaimana saya akan dapat membinasakan anak Adam? Habislah, aku tak adalah boleh nak membinasakan anak Adam ni. Sedang aku telah berusaha untuk menjerumuskan 5 kali. 5 kali tadi kan? Buat dosa sampai 5 kali, tiba-tiba dibatalkan dengan satu hasanat. Tiba-tiba dibatalkan dengan satu kebaikan. Maka hilang semua usaha itu. Ni iblis menjerit, iblis kesalah dengan apa yang berlaku. Itulah mana kita kena faham, mana kita janganlah lekang diri kita ini daripada sentiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Safhan bin Al-Muridi, As-Sal Al-Muridi radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, di sebelah barat ada pintu gerbang besar yang dibuat oleh Allah untuk pintu taubat. Lebarnya sekira perjalanan 70 atau 40 tahun. Dia lebar pintu tu, perjalanan 70 atau 40 tahun. Tetap terbuka dan tidak akan tutup sehingga matahari terbit dari barat. Dan saya sebut tadi lah, pintu taubat ini sentiasa terbuka. Okey. Sa'id bin Musayyib mengertikan ayat fa innahu kana lil awwabina ghafura dalam surah Isra ayat 25.
Sa'id ibni Musayyab ini mengertikan ayat ini. Firman Allah, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah bagi orang-orang yang selalu kembali kepadanya, awabin itu makna selalu kembali kepadanya, Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Iaitu orang yang berdosa kemudian bertaubat, kemudian berdosa lagi dan taubat. Ini makna awabin lah. Makna awab di sini kan. Awab itu orang yang dia buat dosa, kemudian taubat, kemudian buat dosa lagi dan taubat. Maka Allah dikatakan dalam ini, semua Allah bagi orang yang selalu kembali kepadanya, awabin itu adalah Maha Pengampun. Seorang ahli hikmah berkata, sifat orang arif yang mengenal Allah iaitu jika dia ingat kepada Allah, dia bangga. Jika dia ingat pada dirinya, dia rasa rendah. Jika dia melihat ayat-ayat Allah, dia mengambil i'tibar. Ayat-ayat Allah ni kita kata dalil kekuasaan Allah ke apa semua. Dan jika ia ingin bermaksiat, jika dia ingat dosa-dosa dia, maka dia minta ampun. Jika ingat dosa-dosa dia, dia minta ampun. Ini yang last ni lah. Jika kita ingat dosa-dosa, maka kita minta ampun. Jadi kita ni sebagai hamba yang sentiasa ada saja kesalahan, dosa yang kita lakukan, maka bila kita ingat apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita buat tu, cepat-cepatlah kita memohon ampun. Jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan tangguh-tangguh lagi. Ya. Ni saya ada cerita panjang, menarik cerita ni, insya-Allah. Pasal taubat juga lah ni. Pasal taubat juga. Cerita seorang pemuda pergi jumpa Rasulullah. Nanti saya cerita kemudian lah. Buat dia dalam 2 muka surat juga. Cerita dia. Sangat menarik. Nak menunjukkan. Ini nak menunjukkan bahawa Allah itu Maha menerima taubat. Walaupun seorang hamba itu buat dosa yang banyak dosa dia buat, tapi oleh kerana dia mohon ampun, Allah akan menerima taubat dia tu. Dia mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah terima taubat dia. InsyaAllah kalau ada kesempatan akan datanglah, akan ceritakan tu, dan kita akan insya-Allah masuk kepada tajuk-tajuk yang lainnya. Itu kita ada lagi menjaga kewajipan, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah. Mungkin itu sikit je lah kita sentuh. InsyaAllah saya akan lanjutkan cerita tu lagi tentang taubat. Satu lagi cerita. Okey. Jam kita sudah 11. Ada perkara yang kita nak kongsikan? Kawan-kawan di sebelah sana? Orang yang bertaubat kan kita baca tadi dalam surat 93. Orang yang bertaubat ialah orang yang kembali kepada Allah daripada menderhakai kepada mentaatinya dan daripada alpa kepada mengingatnya. Ubaid bin Umar mengatakan bahawa awab tadi kita sebut tadi dalam ayat Quran tadi, lil awabina rahimah. Iaitulah orang yang ingat tentang dosa-dosanya. Dia ingat dosa-dosa dia lalu memohon ampun atas perbuatannya kepada Allah. Allah terima. Menurut Sa'id bin Musayyab pula, awab ialah orang yang berbuat dosa, kemudian taubat, kemudian ulangi berbuat dosa dan bertaubat semula. Awab. Kita lah kot nak masuk dalam kumpulan ini. Kalau kita awabah lah, awabatun lah, kita perempuan ni kan. Ini awab. Awab. Lil awabin. Kemudian orang yang menjaga amanah. Dalam ayat tadi wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Dua lagi sifat
orang-orang yang beriman, sifat penghuni syurga itu orang yang menjaga amanah. Orang menjaga amanah dan orang yang menjaga memelihara janji, ya. Janji ahdihim. Okey. Maka kita berhenti setakat tu. Okey. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah Okey. kita jumpa tahun depan. Banyak-banyak. Okey. Tahun depan lah kita nak habiskan buku ni kan. Kita kena sambung lah Ustazah sampai bulan 3. Hujung bulan 3 kita dah nak baca darus. Maknanya kita nak sambung bila? Kita sambung lah. Sambung terus lah sampai bulan 3 sebab lepas tu puasa kan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Sebab ujung bulan 3 kita dah nak puasa dan nak baca darus. Ya. Dah akan tutup kelas sampai Hari Raya kan. Ya. Nanti kita bincang cara-cara macam mana kita nak buat, ada perubahan tadarus kita ke bagaimanakah. Tengok facts, Latin facts. Okay, come on, noted. Kita tengok keadaan macam mana COVID and all that lah. Mungkin kita kena buat juga lah face to face and online Zoom ke. So anyway, this thing should be going on lah. Okay. InsyaAllah. Sekali aku boleh buat face to face tu mungkin seminggu sekali ke boleh. Yang rumah dekat-dekat boleh Ustazah. Rumah dekat-dekat boleh. Seminggu sekali tu kita buat program sembahyang tasbih ke apa. Hari Ahad lagu tu. Seminggu sekali kita ni yang sembahyang tasbih ni berat. Ada rasa berat. Mereka kalau dibuat ramai-ramai kita seronok nak buat. Kalau buat seorang-seorang kita rasa berat. Betul. Benar nak buat. Allahu Akbar. Okey, siapa-siapa yang besok terlibat dalam Ajana, jumpa dekat Saizah pukul 9.30. Ya. Latin tak dapat lah. Saya belum lagi, Kak Mon, tahun depan insyaAllah, tahun baru. Ramai kan. Mantap. Lirik belum boleh kuasai lagi. No need to involve in the nasyid, but to be appeared, joining us. Okay. Ramai kan. Tahun ni belum lagi. Tahun ni rasanya tunggu sekejap lagi. Datang tahun depan. Seronok lah sebab Saizah mesti happy because this will be the last wedding lah. Tak ada lagi wedding dah. Anak dia penghabisan dia kata. Okay. Anyway, kalau tak jumpa esok, siapa-siapa tu jumpalah di Wilaris. Okay. Dia hari Jumaat ya. Hari Ahad. Tak jumpa hari Ahad. Saya mungkin esok je kot. Jumpa Ahad. Tak ada. Boleh lah. Ustazah ada family day Ahad. Family day. 20 Ustazah kita buat family day. Baik, hati-hati ya. Okay. Budak ni nak buat juga. Saya ni tak seronok jalan-jalan. Dia dah tak ada mood nak jalan. Kamu jalan jauh, itu pasal anak juga pergi, juga join. Sebab anak cucu ni terpaksa kan. Allahu Akbar. Okey, insya-Allah. Kumpul di mana tu Ustazah family day tu? Dia orang cakap je di mana di Bengkel. Selalu orang nak buat tu lah di mana. Sini. Langat lah, di Ulu Langat. Hati-hati Ustazah ni, hujan-hujan ni. Itulah. Takutlah. Dulu Tanah tinggi semua tu kena tengok faktor-faktor tu. Ya betul. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah daripada segala malapetaka ni. Ya Allah. Dia orang dah booking daripada sebelum COVID dulu lagi. Oh, Masya Allah. Kita tak jadi pergi. Lama dah. Lama semua. Siap dengan baju, t-shirt semua. Kat mana? Pansun. Saya pun tak nak tahu tempat dia. Ya, dekat Agrofarm Kat Agrofarm jaga baik-baik. Agrofarm jaga baik-baik. Mana boleh buat sokan apa semua kan. Okay, InsyaAllah.
Okey. Doakan. Kita nak penutup dengan doa Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tansinahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, simpankanlah apa yang kami pelajari hari ini dan kembalikanlah ia kepada kami ketika kami memerlukannya. Dan janganlah golongkan kami dalam golongan orang yang lupa. Allahumma ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Doakan dengan asma'ul husna. Allahumma ya Allah. Ya Qawiyyu ya Matin. Ya Qawiyyu ya Matin. Hai Allah yang maha kuat, yang maha kukuh. Ya Allah ya Qawiyyu ya Matin. Nas'aluka biqudratika wa biquwwatika an tumiddana fi jami'i qawana wa jawarihina al-zahirah wal batinah biquwwatin min quwwatika wa qudratin min qudratik. نقدر ونقوى بها على القيام بما كلفتنا من حقوق ربوبيتك وناديتنا إليه منها فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين خلقك وعلى التمتع بكل ما خولتنا من نعمك التي نبحثها لنا من دينك ويكون ذلك على أصلح الوجوه وأعدلها وأحسنها وأفضلها مصحوبا بالعافية والقبول والرضا منك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين. Wahai Allah yang maha kuat, yang maha kukuh. Wahai Allah yang maha kuat, yang maha kukuh. Ya Qawi ya Matin. Kami memohon dengan kekuasaan-Mu dan kekuatan-Mu agar Engkau limpahkanlah pada seluruh potensi dan anggota badan kami yang zahir maupun yang batin dengan kekuatan dari kekuatan-Mu serta kekuasaan dari kekuasaan-Mu sehingga kami mampu menggunakannya sesuai dengan kewajipan yang Engkau amanahkan kepada kami dari hak-hak ketuhanan-Mu dan saranan-Mu yang Engkau sarankan kami laksanakannya kepadamu dan kepada makhluk-Mu agar semua itu dapat dipenuhi dengan bentuk selurus-lurusnya, seadil-adilnya, sebaik-baiknya, seutama-utamanya, disertai dengan afiat, kesehatan, disertai dengan perlindungan, dikabulkan dan keredaan dari-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang di antara seluruh yang Maha Penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.